Cendawan butang atau Agaricus bisporus adalah cendawan yang terdapat di sekitar Eropah dan Amerika Utara. Tetapi teknologi dan inovasi semasa membolehkannya tumbuh subur dalam kilang tanaman di serata dunia. Ini adalah pemandangan biasa sebuah kilang di kawasan perindustrian. Namun begitu, kilang ini bukan biasa-biasa. Sebaliknya, ia merupakan kilang cendawan butang untuk pasaran tempatan dan Singapura. Klang, bandar yang terletak berhampiran pelabuhan utama negara iaitu Pelabuhan Utara dan Pelabuhan Barat. Justeru, ia terkenal sebagai kawasan perindustrian dan perdagangan dunia. Oleh itu, tidak hairanlah apabila syarikat Fungi Culture Asia Sdn Bhd memilih lokasi di Klang untuk membangunkan ladang moden di dalam kilang. Tanaman yang dipilih pula adalah cendawan butang. Persoalannya di sini, mengapa cendawan butang yang menjadi pilihan? Kenapa kita mulakan cendawan butang? Sebelum kita buat cendawan butang, kita pernah try banyak tanaman yang lain untuk nak cuba buat bisnes. Kita pernah cuba tanaman timun, tanaman melon, tapi semuanya gagal lah kerana kita tanam di luar. Cara tradisional, banyak faktor yang kita tak boleh kontrol. Macam serangga, cuaca, kita carilah bisnes yang kita rasa kita boleh kontrol lebih sikit. Baru kita tahu, cendawan boleh ditanam di tempat dalam satu bilik yang situasinya kita boleh kontrol. Walaupun kawasan ini bukan tapak pertanian, namun dengan bantuan teknologi dan inovasi terkini, sebuah ladang cendawan dapat dibina di tengah-tengah kawasan perindustrian. Apa yang penting, rumah tanaman cendawan ini berada di dalam persekitaran yang terkawal. Malahan, sifat cendawan butang yang agak sensitif memerlukan pengurusan yang sistematik sama ada dari segi penggunaan teknologi dan tenaga kerja. Proses satu bilik kita 7 minggu, setiap minggu keperluannya lain. Fungi masih nak grow. Bila grow, suhunya, permintaan suhu tinggi sikit. Tapi sekarang, suhunya 18 dan 17 sampai 18 untuk memastikan suhu ini perfect untuk mushroom nak grow. Setiap stage keperluannya lain. Cendawan butang atau Agaricus bisporus juga dikenali ramai sebagai cendawan meja atau cendawan tani. Walaupun habitat asal spesies ini hanya terdapat di sekitar Eropah dan Amerika Utara, tetapi kini populasi spesies ini naik mendadak dan merupakan salah satu cendawan yang paling banyak ditanam secara komersil di seluruh dunia termasuk di Malaysia. Fungi Culture Asia Sdn Bhd adalah salah satu daripada 2 buah syarikat di Malaysia yang mengusahakan kilang tanaman cendawan butang berskala besar. Ada 2 company yang buat tanam cendawan ni dan kita yang paling kecil. Tapi selama 3 tahun kita buat bisnes ni dan untuk sekarang kita supply dalam kuantiti 1 bulan 50 tan. Bagi memudahkan operasi di dalam kilang tanaman, penggunaan jentera digunakan sepenuhnya. Bermula dengan proses pengewapan bilik tanaman, meletakkan medium tanaman dan menyiram rak tanaman. Kita ada banyak hal support dari teknologi untuk buat tanaman macam ni. Yang paling penting, kita ada climate control system. Climate control system kita penting sangat kerana tanpa climate control system, kita takkan dapat tanamkan cendawan butang ini. Because dia agak sensitif kepada spek-spek yang dia perlukan macam temperature, RH, CO2 level dan fan speed. Rak tanaman pula dibina secara bertingkat untuk memaksimumkan ruang tanaman dan meningkatkan pengeluaran. Kalau kita tak buat vertical racking macam ni, kita takkan dapat tanam banyak lah. Because mushroom, luckily dia tak perlu sunlight, so kita boleh guna advantage ni untuk buat vertical growing. Kita target untuk saiz bilik kita macam ni, kita target 6 tan. Memandangkan cendawan butang merupakan tanaman asli dari negara 4 musim, keseluruhan medium tanaman dan spora cendawan perlu diimport dari luar negara. Kita punya raw material, kita ada 2 raw material yang kita gunakan. Satu itu media mushroom
Yang lagi satu itu peat moss, tanah hitam. Media mushroom kita dalam ada jerami, air dan kapur. Kita gunakan dan lepas tu kita akan suntikkan dengan benih mushroom. Proses kedua, kita masukkan tanah hitam. Tanah hitam ini penting kerana ia fungsinya sebagai water buffer. Terus dalam tanaman cendawan, kita tak ada peluang banyak untuk memberi air kepada bijannya kerana dia akan affect quality mushroom. Peat moss, tanah hitam ni penting sangat. Fungsinya dia boleh simpan air lama, 3 minggu rasanya. Setelah proses meletakkan tanah hitam atau peat moss ke atas media cendawan selesai, kedua-dua media tanaman ini akan diratakan dengan menggunakan mesin khas. Selepas lebih kurang seminggu, spora cendawan yang telah disemai di dalam medium tanaman akan mula menunjukkan wajahnya. Dalam tempoh lebih kurang 3 minggu, cendawan akan mula matang dan sesuai untuk dituai. Proses pembungkusan perlu dilakukan dengan segera bagi mengelakkan cendawan mengalami pengoksidaan yang boleh menjejaskan rasanya. Kita ada dua jenis packaging lah. So ini 1 kilo punya packaging dengan ini 2 kilo punya packaging. So biasanya ini terpulang kepada customer lah apa yang dia nak, sebab ada customer yang mungkin dia nak dalam size yang lebih kecil, so dia ambil 1 kilo. Tapi ada customer dia nak yang sebab dia nak lagi banyak, dia akan ambil 2 kilo. So kebanyakannya biasanya kita customer yang kita ambil ni untuk wholesale, sebab dia orang akan hantar terus direct kepada kira kafe atau hotel masing-masing lah. So diorang untuk wholesale dia akan ambil dalam kuantiti yang lebih banyak lah. Biasanya dalam average kita ada keluar dalam 1.5 tan lah ke semua barangan lah. Hasil cendawan dari syarikat ini bukan sahaja untuk pasaran tempatan tetapi juga untuk pasaran di Singapura. Kita hantar kepada Malaysia dengan Singapura boleh kira 50-50 juga. So 50% kita hantar Malaysia, 5% kita hantar ke Singapura juga. Namun begitu, untuk sampai ke tahap ini bukanlah melalui jalan yang mudah. Pelbagai cabaran dan halangan perlu ditempuhinya terlebih dahulu. Bagi menyelesaikan sebahagian masalah yang mereka hadapi, pihak syarikat telah bekerjasama rapat dengan Jabatan Pertanian Daerah Klang untuk membantu mereka. Untuk Fungi Kacang Asia, kita di Pejabat Pertanian Daerah Klang memberikan dia yang paling utama adalah khidmat nasihat. Kemudian yang keduanya yang kami berikan adalah dari segi bimbingan untuk permohonan bagi pensijilan MyGap. Dan seterusnya dari segi permohonan buruh asing, dan yang ketiganya penyiasatanlah untuk galakkan pengecualian cukai. Bantuan dan khidmat nasihat yang diberikan oleh Pejabat Pertanian Klang telah memudahkan Fungi Culture Asia Sendirian Berhad menggerakkan perniagaan mereka dengan lebih efisien. Apatah lagi, Fungi Culture Asia Sendirian Berhad merupakan satu-satunya syarikat tempatan yang membekalkan cendawan butang di Malaysia. Jabatan Pertanian memang tolong kita banyak. Antaranya adalah seperti dalam untuk mendapat sijil MyGap. Sijil MyGap itu pentinglah untuk kita sebab ini memudahkan kita untuk menembusi pasaran luar negara seperti di Singapura. Dan juga Jabatan Pertanian pun ada menolong kita dalam aspek mendapatkan pengecualian cukai. Apabila kita dapat pengecualian cukai, kita pun tahulah segala yang keuntungan yang kita dapat daripada syarikat atau jualan dan semua, kita boleh melabur balik dalam bisnes kita untuk mengembangkan bisnes kita lagi. Dari segi pengecualian cukai ni sebenarnya kita di Jabatan Pertanian, kita punya siasatan adalah kepada bidang tanaman. Di mana untuk tanaman ia melibatkan sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman kontan, tanaman industri, herba, rempah ratus. Dikala dunia dilanda pandemik COVID-19, ia menyedarkan banyak pihak mengenai polisi jaminan makanan atau food security yang perlu dipertingkatkan di negara ini. Justru pelibatan individu atau syarikat di dalam bidang agro sangat digalakkan supaya jika berlaku masalah yang agak sama, penduduk negara ini masih boleh dijamin untuk ketersediaan makanan, jaminan capaian makanan dan jaminan penggunaan makanan.
Pembinaan kilang tanaman cendawan dapat memastikan polisi jaminan makanan negara terus kekal walaupun dalam suasana yang kritikal. Oleh itu, lebih ramai individu dan syarikat wajar melabur dalam bidang agro kerana jaminan pasaran pasti ada. Jika hati telah suka, sanggup buat apa saja. Walaupun bergelar sebagai penjawat awam, namun hatinya tetap ingin berniaga. Berhenti kerja di usia muda, ternakan ayam kampung menjadi pilihan. Ingin tahu bagaimana seorang CEO Floria bertukar kerjaya? Saksikan paparannya dalam segmen Agrojaya. Dari pesta bunga ke ladang ternakan ayam. Dulu wangi, sekarang tidak lagi. Inilah yang dikatakan kita hanya merancang, namun segalanya ditentukan oleh Yang Maha Esa. Begitulah perjalanan hidup personaliti agro kita untuk minggu ini. Bermula sebagai seorang penjawat awam, tetapi kini usahawan ayam kampung kacuk yang berjaya. Nama saya Haris B. Embong. Saya berkelulusan Bachelor Sains Bioindustri, graduate daripada UPM, dan selepas pada saya tamat belajar ijazah pertama, saya telah berkhidmat dengan Perbadanan Putrajaya. Bermula pada tahun 2001, memang saya tak ada pengalaman langsung dalam industri ayam apa semua. Skop perkhidmatan saya dulu di Perbadanan Putrajaya menjaga landscape. Sebenarnya pada peringkat awal lagi saya telah membuat perancangan untuk membuka perniagaan sendiri. Dan pada tahun 2015 tu saya telah merancang secara serius dan telah menubuhkan syarikat Aris Prop Holding Sdn Bhd. Aris Prop Holding Sdn Bhd bermula dengan mengusahakan ternakan ayam kampung kacuk sebelum melebarkan sayap perniagaan mereka kepada ternakan ayam daging. Syarikat ini memiliki 3 buah ladang iaitu di Banting, Batangkali dan Muazzam Shah, Pahang. Sehingga ke hari ini, Datuk Haris Embong hanya memfokuskan kepada ternakan ayam berbanding ternakan yang lain. Ayam berbanding dengan ternakan yang lain, ayam ni lebih cepat pusingan. So sebagai contoh, ayam daging kita mula harvest, kita mula tuai umur 33 hari, dan untuk ayam kampung saya mula tuai 45 hari bagi jantan, dan seminggu selepas tu kita akan tuai untuk ayam betina pula lah. Ayam ni tiap-tiap hari orang makan. Jadi kita tidak menghadapi masalah dari segi pasaran. Walaupun contohnya kalau kita ada masalah untuk pasarkan apa semua tu, kita boleh convert kepada produk hiliran. Walaupun baru 5 tahun beroperasi, ladang ayam Aris Prop Holding Sdn Bhd yang terletak di Banting Selangor ini mampu mengeluarkan kira-kira 80,000 ekor ayam kampung kacuk satu pusingan dan 40,000 ekor ayam daging satu pusingan. Ini merupakan ladang ayam yang dimiliki oleh Aris Prop yang pertama. Jadi pada peringkat awal kita memulakan projek ayam kampung. Jadi apabila kita kolaborasi bersama dengan pelanggan apa semua, jadi pelanggan ramai minta Aris Prop tak ada ayam daging ke apa semua. Jadi daripada situlah berdasarkan pada permintaan apa semua tu, saya memulakan juga untuk ayam daging. Setakat ini, syarikat Datuk Haris Embong membekalkan ayam daging dan ayam kampung kacuk ke 6 buah restoran di sekitar Lembah Kelang. Restoran Dapur Penyet merupakan salah sebuah restoran yang mendapatkan bekalan ayam daripada mereka. Selepas 10 tahun kita beroperasi kat Malaysia, alhamdulillah hari ini kita ada 14 outlet. Ini kita punya ayam penyet. Yang ni memang resepi ibunda. Saya tengok sambal kita ni, resepi ni usia dia 100 tahun. Kerjasama yang terjalin di antara Aris Prop Holding Sdn Bhd dan Resepi Arena Sdn Bhd, pemilik restoran Dapur Penyet, bermula sejak 3 tahun yang lalu dan kekal sehingga kini. Kita ambil masa juga dalam beberapa bulan untuk kita datang ke ladang Datuk, datang ke kilang Datuk untuk kita buat sedikit audit lah. Mengikut kita punya SOP. Datuk pun dia comply dengan JAKIM. Sebab kita di Dapur Penyet kita comply dengan JAKIM. Jadi untuk kita tukarkan daripada supplier ke supplier ni memang ambil masa lah. Memang kita kena audit. Jadi bila selepas beberapa bulan kita buat audit dengan Datuk Aris, kita pun bersetuju lah. Hampir 3 tahun. Boleh kata 100% daripada kita punya supplier ayam datang daripada Aris Prop.
melihat usaha yang dilakukan oleh Datuk Haris untuk menjadikan Aris Prop Holding sebagai syarikat bertaraf global semakin cerah. Lebih-lebih lagi dengan inovasi produk hiliran yang telah dibangunkannya. Inilah inovasi produk hiliran yang dihasilkan oleh Datuk Haris dan pasukannya. Pertama di Malaysia dan mungkin juga di dunia. Projek pemprosesan dan pengeluaran Aris Burger ini saya rancangkan pada penghujung tahun 2017, di mana pada peringkat awal saya sendiri bersama dengan pasukan saya telah menghadiri satu kursus yang dianjurkan oleh Bardi Serdang. Saya telah mendapat tawaran menduduki inkubator di bawah Jabatan Perkhidmatan Veterinar Negeri Selangor pada Februari 1 hingga 2, 2018. Secara keseluruhan kita telah mengeluarkan 24 SKU di mana 4 produk utama iaitu burger, oblong, ayam kisar, daging kisar dan juga berbola. Kita ada 4 jenis burger iaitu burger ayam kampung, kita ada burger ayam, burger daging dan juga burger kambing. Kelainan produk burger keluaran Aris Prop tentunya terletak kepada pembangunan inovasi burger ayam kampung dan daging kambingnya. Daging burger ayam kampung adalah 100% dari ladang Aris Prop sendiri, manakala untuk daging kambing diimport dari Australia. Antara produk yang kita keluarkan, burger ayam kampung yang pertama di Malaysia dan alhamdulillah dalam peringkat awal kita buat pemprosesan ini kita telah mendapat pengiktirafan sedia halal daripada JAIS, Jabatan Agama Islam Negeri Selangor dan juga JAKIM dalam tempoh 2 bulan setengah sahaja bermula daripada permohonan. Selain itu, hasil kajian rasa menunjukkan Aris Burger menjadi pilihan pengguna kerana kandungan daging pejal sekitar 60% dan kandungan lemak yang sangat minima. Penghasilan kesemua produk sejuk beku di sini dipantau mengikut garis panduan pengeluaran produk dan yang paling penting sekali, ia halal dan toiban. Justru, tidak hairanlah apabila permintaan terhadap Aris Burger melebihi pengeluaran yang mampu mereka hasilkan buat masa ini. Pada masa kini di inkubator veterinar Negeri Selangor ni kita hanya mampu mengeluarkan maksimum dalam 1 tan satu hari, di mana kalau 1 tan tu jumlah kuantiti karton lebih kurang dalam 120 karton. Walaupun berdasarkan pada permintaan memang produk kita tidak mencukupi. Ini kalau kita lihat di sini adalah kawasan packaging. Packaging pun kita menggunakan pakai secara konvensional saja. Jadi ialah kita syarikat masih kecil, dari kita pergi cara perlahan-lahan. Dia sedap. Macam pada saya menepati cita rasa saya dan juga anak-anak. Anak-anak pun suka makan kat sini. Saya suka makan burger ayam special. And then dekat sini ada ayam kampung. Itu yang special yang tak ada kat tempat lain lah. Burger G ni memang dah terkenal lah kawasan sini. Dia memang orang kata perasa dia semua ada. Semua cukup. Makcik tu lah burger daging je lah, lain tak ada. Kadang-kadang orang lain, anak beranak suka ayam kampung lah, rusa pun. Dia semua ada. Jika kita berjaya itu bagus. Tetapi jika kita mampu membantu orang lain untuk berjaya, itu lebih bagus. Inilah yang dilakukan oleh Datuk Haris melalui program pembangunan usahawan Aris Burger. Kita start daripada 2018. Mula-mula tercetusnya idea Aris Burger. Dari segi daging, ayam, daging, bagi saya terbaiklah buat masa ni. Sebelum tu kita guna produk lain. Tapi dari segi jualan tu biasalah kan. Tapi apabila saya gunakan produk Aris tu, jualan tu meningkatlah kan. Satu hari dalam 350 biji anggaran macam tu lah. Selain membekalkan peralatan dan bahan mentah, pihak syarikat juga memberi ilmu keusahawanan dan pemasaran kepada pengusaha gerai. Program pembangunan usahawan Aris Burger ni pihak saya wujudkan adalah khusus untuk usahawan-usahawan yang ingin menjana pendapatan dan mungkin menjadikan program ini sebagai satu karier untuk mereka mencari rezeki lah. Usahawan yang kita kata kosong, tak ada pengalaman apa semua tu,
kita beri latihan kepada mereka, teori dan juga praktikal. Kita ajar macam mana dia buat penyediaan burger, sebab sedia burger ni, masak burger ni sebenarnya nampak simple, tapi dia ada teknik-teknik dia sendiri. Sebagai contoh, kalau misalnya kita masak burger terlalu kering sangat pun tak boleh, terlalu lembut sangat pun tak boleh, kita kilang sendiri. Jadi usahawan-usahawan yang berdaftar program dengan kita ni, mereka akan mendapat peluang harga di bawah harga pasaran. Maknanya dia dapat harga direct daripada kilang. Usaha yang dilakukan oleh beliau sejak tahun 2015 dalam bidang penternakan mendapat pengiktirafan daripada pelbagai pihak. Justeru, anugerah ini memberi suntikan moral kepada Datuk Haris untuk terus mengembangkan perniagaannya. Jika dilihat daripada perkembangan syarikat milik Datuk Haris sehingga kini, jelas mengandungi formula ilmu, usaha dan doa menghasilkan keputusan yang luar biasa. Apakah perancangan beliau di masa hadapan? Produk sejuk buku khususnya burger, kita ada beberapa syarikat yang agak besar di Malaysia. Walau bagaimanapun, kalau kita lihat produk yang dikeluarkan oleh industri player-player di Malaysia ni memang tidak mencukupi. Jadi harapan saya dari segi pengeluarannya, kita komplement, maknanya kita memberi ruang kepada usahawan-usahawan untuk menjana pendapatan. Jadi nak kata kita bersaing apa semua tak, kita complement each other. Rezeki kita, rahsia dia. Selagi kita berusaha untuk berjaya, pasti ada jalannya. Bagi Datuk Haris, jika kita berjaya, itu bagus. Tetapi jika kita dapat membantu orang lain untuk berjaya, itu lebih hebat. Kata orang, kasih ibu sepanjang hayat, kasih ayah semasa ada. Kebenaran pepatah ini telah dibuktikan melalui kebun lorong, kebun yang dihasilkan oleh seorang ayah khusus buat anak-anaknya. Inilah kebun lorong, hasil usaha Encik Balan demi memastikan ahli keluarganya mendapatkan sayuran segar dan selamat. Tidak sukar untuk mempunyai kebun lorong atau kebun bandar sendiri. Yang penting, yang pertama tu kita kena ada satu macam tempat lah kan, space. Bila space tu kita dah ada, senang sikit. Space tu atau tempat yang kita nak plan, nak mulakan kebun bandar ni, yang pertama tu kena ada sinaran matahari yang cukup. Dan kena pastikan ada saluran air yang cukup, pastikan ada ruang untuk kita bekerja. Inilah hasil usahanya sejak 8 tahun yang lalu. Pelbagai jenis sayuran berdaun, berbuah dan herba tumbuh subur di lorong belakang rumahnya. Tiada penggunaan baja kimia atau racun serangga perosak. Sebaliknya, beliau menggunakan bahan-bahan organik. Selain itu, pengetahuan tentang tanah juga amat penting sebelum bercucuk tanam. Tanah yang subur akan menentukan hasil tanaman yang diingini. Untuk pastikan tanah yang subur, kita boleh buat campuran sendiri, iaitu tanah topsoil. Tanah topsoil itu kita campur dengan coco peat dalam rasio 70%, 30%. Buat masa ini, hasil kebun lorong telah banyak membantu menjimatkan belanja dapur keluarga Encik Balan. Bila kita tengok sayuran yang saya tanam ni, saya jarang pergi pasar. Semua sayuran ni memang kebanyakan tu dari sini, saya rasa dalam lingkungan 60 hingga 70%. Yang saya beli kat pasar tu macam bawang putih. Pasal saya tak ada tempat nak tanam benda-benda macam tu, sayuran macam tu. Ini pokok salad bapa saya tanam. Saya suka makan salad, sedap. Aktiviti sihat ini bukan sahaja dikongsi bersama anaknya, tetapi juga kepada sesiapa yang berminat melalui program 15 Minutes Farmer. Program ini sangat sesuai untuk mereka yang sibuk tetapi inginkan sayuran sihat dan selamat. Nak tanam sayur macam ni bukanlah susah sangat. Cuma ramai orang yang berputus asa untuk berjaya dalam buat macam kebun bandar macam ni atau kebun mikro macam ni. Ada dua saja perkara yang penting. Satu tu tanah, struktur tanah. Struktur tanah yang betul, dan nombor dua tu kawalan serangga perosak. Jadi untuk kawan-kawan yang berminat untuk bercucuk tanam macam saya ni, berita baik tu kan, pihak kerajaan telah meluluskan projek pertanian bandar
di bawah skim Penjana. Jadi bolehlah melayari ke laman web Jabatan Pertanian dan cuba apply. Apa yang dilakukan oleh Encik Balen di Kebun Lorong membuktikan bahawa di mana ada kemahuan, di situ pasti ada jalan. Sekian sahaja paparan Agrotech pada minggu ini. Diharapkan segala informasi yang telah kami sediakan dapat menjadi inspirasi kepada anda. Sebarang cadangan dan juga komen bolehlah terus diajukan ke platform media sosial kami yang tertera di kaca televisyen anda. Semoga kita jumpa lagi dalam paparan yang menarik di minggu hadapan.